Orang yang pi kubur ni, kita tak boleh cabut rumput yang tumbuh dekat kubur tu. Hukum dia haram, makruh, bukan makruh. Bukan makruh kata tak boleh saja dok, haram tu. Sebab dalam hadis ni Imam Sufyan Uyainah nama dia. Dia seorang muhaddis, seorang ahli hadis, ulama hadis. Dia kata apa? Ilmu hadis ialah padang pasir yang menyesatkan kecuali kepada ulama fuqaha, kepada ulama yang betul-betul faqih, yang betul-betul dalam ilmu dia, maka dia boleh dan layak untuk mengambil terus daripada ilmu hadis. Dia boleh terjun dalam apa padang pasir tu, dia tahu nak keluar macam mana. Dia tahu selok belok di dalam padang pasir yang begitu luas. Kita yang tak tahu apa, pergi terjun dalam tu mati kering lah. Mati kering lah, habis. Jadi kita tak usah duk berasa yang kita ni boleh terus merujuk kepada hadis. Sebaliknya kita rujuklah kepada para ulama dalam kitab-kitab mereka. Para ulama yang dimaksudkan ni kitab-kitab mu'tabar lah, kitab-kitab kuning, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, imam-imam ni. Berbeza pula dengan pendapat ustaz. Pendapat ustaz satu hal pula. Kadang ustaz ni, banyak ustaz express zaman lah ni. Banyak ustaz express. Dia pun baca-baca kat Google saja. Jadi bila orang tanya soalan, dia tak pernah pun baca benda tu dalam kitab mana-mana. Tapi dia menggunakan akal dia saja. Dia guna akal dia, pendapat saya rasa tak. Hak tu pun tak boleh pakai. Pendapat sendiri ni, perkataan daripada pendapat sendiri ni tak boleh pakai. Kita kena ambil perkataan ulama di dalam kitab-kitab. Sebab yang mana sudah termaktub dalam kitab, itu adalah hasil kajian yang menyeluruh dan telah diperiksa oleh guru-guru yang berkaliber. Kalau pendapat suka-suka cakap, yang tu siapa yang nak sahkan? Guru mana yang nak sahkan? Ulama mana yang nak sahkan perkataan itu betul atau tidak? Tapi kalau perkataan ulama di dalam kitab, itu sudah disahkan. Jadi bila tanya kepada ustaz, ustaz jawab, kita tanya balik, ni pendapat ustaz ke pendapat ulama? Pendapat ulama. Kalau pendapat ulama, daripada kitab mana? Daripada kitab mana? Kita pun beritahu kitab ni. Okey, ada nas. Itu kita namakan sebagai nas. Itu nama dia sebagai nas. Itu ada isu lah. Tahun lepas tak silap saya. Ada satu orang ustaz, dia baca kitab mazhab Syafi'i. Kitab fiqh mazhab Syafi'i berkenaan dengan orang yang pi kubur ni, kita tak boleh cabut rumput yang tumbuh dekat kubur tu. Hukum dia haram, makruh, bukan makruh. Bukan makruh kata tak boleh saja dok, haram tu. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i kata haram. Jadi timbul benda tu masalah, orang kata apa ni, depa tanya ustaz lain kata mana ada ulama cakap macam tu. Itu semua ustaz tu seorang saja kata. Rupa-rupanya memang ada dalam kitab. Ustaz yang kata benda tu tak ada dalam kitab, ustaz tu pun tak tahu sebenarnya, dia pun tak bisa baca. Dia pun tak bisa baca dan dia bermudah-mudah mengatakan ustaz seorang lagi ni tak tahu. Sedangkan ada dalam kitab kata memang tak boleh cabut rumput. Sebab rumput-rumput yang tumbuh tu adalah ihsan kepada si mati. Sebab bila ada rumput tumbuh dekat kubur, kita boleh trim boleh, tapi jangan cabut dengan akar-akar dia. Yang tu yang haram. Sebab rumput ni dia akan menjadi penyebab terangkatnya azab kubur kepada si mati tu. Kalau tumbuh kat situ, kita kena biar. Kalau kita cabut, kita menzalimi si mati tu. Kalau ada azab kena. Tapi kalau ada tumbuh rumput, dia tak kena azab tu. Tak kena. Sebab apa? Sebab Nabi SAW pernah lalu di satu kubur. Dan Nabi secara ghaibnya boleh nampak orang yang dalam kubur tu kena siksa. Jadi Nabi ambil satu batang pokok kurma, cucuk dekat tengah-tengah kubur tu. Dan Nabi pun bagi tahu, selagi basah ni, selagi hidup ni pokok ni, selagi itulah orang ni tak kena azab. Orang dalam kubur ni tak kena azab. Sebab pokok tu duk berzikir. Jadi Allah Ta'ala tidak mengazab tempat yang ada zikir.
Sebab tu bila ada wabak ke, ada apa-apa berlaku masalah yang melibatkan maslahat umum, kita tak sepatutnya tutup masjid. Tak sepatutnya. Sebab inilah tempat untuk mengelak wabak. Inilah tempat untuk menolak bala dan wabak tu. Di tempat mana yang ada zikir, tempat mana yang ada sujud pada Allah, di situlah Allah Ta'ala akan hindarkan dia daripada bala tersebut. Dalam satu hadis Nabi SAW ada bagi tahu, apabila Allah Ta'ala berkehendak menurunkan satu-satu penyakit di satu-satu tempat, maka Allah Ta'ala akan turunkan di seluruh tempat. Tetapi di mana tempat yang ada masjid, Allah Ta'ala akan lihat dulu pada masjid tersebut imarah ataupun tidak. Kalau masjid itu diimarahkan, maka Allah Ta'ala akan melindungi orang-orang yang mengimarahkan masjid tersebut daripada terkena penyakit itu. Makna kata, bila mai penyakit ni, macam lah ni corona virus semua ni, tempat yang paling selamat ialah masjid dan surau. Tempat yang paling selamat masjid. Ini berdasarkan hadis. Ini berdasarkan hadis. Hadis Nabi SAW bagi tahu. Siapa yang ketika turunnya penyakit, dia mai ke masjid dan beramal di dalam masjid, Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada penyakit tersebut. Ini disebutkan dalam hadis. Jadi di mana ada zikir, di mana ada tempat kita mengagungkan Allah, bersujud pada Allah Ta'ala, di situ tak turun azab. Macam tu juga lah, bila ada pokok tu di tengah-tengah kubur, maka orang dalam kubur tu tak kena azab. Sebab itulah kita, bila kita ziarah kubur, kita tuang ayat bunga. Siap dengan bunga-bunga kita tabur. Kan? Taburlah bunga di atas pusara, kan? Siap buat lagu ni kan. Bunga tu apa tujuan kita tabur tu? Nak buat hiasan saja ke? Tak. Kita tabur bunga apa? Bunga plastik dah. Bunga hidup. Kita nak amal kepada hadis tadi tu. Sebab bunga tu selagi dia hidup, selagi itu dia berzikir kepada Allah Ta'ala, dan kalaulah ahli kubur tadi itu kena azab, akan diangkat azab kerana ada bunga-bunga yang hidup di atas kubur dia. Jadi sebab tu bila ada rumput yang tumbuh, tak boleh kita cabut, haram. Kerana menzalimi si mati tadi tu. Jadi kalau kita ni sayang kepada arwah mak kita, pak kita, anak kita, bini kita, laki kita ke apa ke yang dah arwah ni, kita tanam pokok dekat dia punya kubur dia. Tanam pokok, ataupun kita selalu mai tabur bunga-bunga, ataupun letak daun-daun yang hidup. Biasa macam saya dulu saya biasa pergi ke Yaman, depa duk pergi ziarah di kubur, depa akan bawa bunga. Sama saja macam kita di Malaysia bawa bunga, dan depa akan letak bunga. Kadang depa bawa ranting kayu yang ada pokok-pokok yang ada daun-daun tu, letak di atas kubur tu. Nak mengamalkan hadis Nabi SAW, dan itu adalah sunnah. Jadi sebab itulah kita kadang kita tengok ada pokok tumbuh tinggi kan, dekat atas kubur, orang buat sampai pokok tu pun naik sampai tinggi kan. Pokok tu subur. Sampaikan orang tua kata, yang mana pokok tumbuh subur tu makna kata orang soleh lah tu. Kan, orang soleh lah. Pokok mau tumbuh. Yang mana pokok tak mau nak tumbuh tu, ada masalah sikit. Orang sampai orang tua kata lagu tu lah kan. Jadi yang mana tumbuh tu biasanya ulama-ulama, tok-tok imam, dia punya kubur dia kalau tanam pokok ni, pokok jadi besar. Kan? Sebab di situlah sumber Allah Ta'ala bagi dia berzikir, Allah Ta'ala selamatkan dia daripada azab.